Sebab rakyat Malaysia ni memang mudah menerima benda-benda yang negatif. Macam sahabat saya kata, Zihau tadi kata, persepsi negatif ni memang senang diterima. Contohnya, masa Datuk Najib berkuasa dulu, orang kata Najib turun, ringgit naik. Benda simple je. Orang rakyat Malaysia ni bila dia dengar perkataan yang simple tapi diorang boleh main berulang-ulang ni, diorang jadi seronok. Jadi bila ditanamkan persepsi Datuk Seri Najib mencuri, merompak dan sebagainya, benda ni lagi mudah dilekat daripada diorang nak menerima fakta. Jadi apa yang kita cuba terangkan adalah dalam buku ni, yang cuba saya terangkan dalam buku ni adalah fakta-fakta mengenai perjalanan kes itu sendiri. Contohnya, dia katakan Datuk Seri Najib membelanjakan wang ini dengan sewenang-wenangnya, membeli barang kemas dan sebagainya. Tetapi faktanya, beliau membelanjakan membeli barang kemas ini adalah untuk hubungan diplomatik. Kebetulan beliau berjumpa dengan pemimpin Qatar di luar, dia memberikan hadiah kepada isteri pemimpin Qatar itu. Itu semua disebut dalam mahkamah. Dan pendakwa raya sendiri pun mengakui benda ini, hubungan diplomatik ini perlu diberikan hadiah yang agak mewah apa semua kan. Itu standard lah. Jadi benda-benda inilah yang kita cuba laporkan supaya orang tidak termakan dengan persepsi Datuk Seri Najib menggunakan duit 40 juta ni dibelanjakan untuk kemewahan diri. Dan ada juga di dalam pembicaraan dinyatakan Datuk Seri Najib menggunakan wang yang dikatakan dicuri daripada SRC ni untuk perjalanan beliau ke Thailand. Dia tengah bercuti di Hawaii bersama dengan keluarganya. Kemudian dilaporkan terdapat banjir besar di Kelantan. Tapi beliau kembali ke Malaysia dan pergi ke Thailand untuk berjumpa dengan Perdana Menteri Thailand ketika itu untuk membincangkan tentang hal banjir dan sebagainya. Jadi perbelanjaan hotel apa semua ni ketika di Thailand menggunakan duit yang dikatakan duit inilah. Tetapi ini bukannya untuk tujuan peribadi, untuk tujuan perjalanan beliau, hubungan diplomatik ni. Dan beliau tidak claim kembali kepada kerajaan perbelanjaan ini. Dia menggunakan duit ni sendiri. Jadi benda-benda inilah yang perlu kita highlight sebenarnya, diterangkan kepada rakyat supaya rakyat faham duit ini bukan dibelanjakan untuk kemewahan ataupun untuk membeli barang-barang kemas untuk guna diri sendiri ataupun membeli kereta mewah. Itu yang kita kena beritahu kepada rakyat lah. Dan kenyataan-kenyataan saksi dalam kes SRC ini semua tidak menuju kepada Datuk Seri Najib yang memberi arahan ataupun secara verbal, secara bertulis kepada mereka untuk memasukkan duit ini. Tak ada satu pun saksi yang menyatakan Datuk Seri Najib mengarahkan ataupun menyuruh mereka memasukkan duit ke dalam akaun beliau. Dan saya nak petik sikit dalam buku ini, dalam bab 7 saya tulis, Nik Faisal sendiri, saksi yang dikatakan penting tetapi tidak pernah dipanggil, SPRM sendiri berjumpa beliau di Indonesia, menyatakan yang Amat Berhormat Prime Minister had no knowledge of it. Nik Faisal ni adalah orang yang bertanggungjawab menguruskan akaun Datuk Seri Najib. Jadi dia mengaku dia yang memindahkan duit ini ke dalam akaun Datuk Seri Najib apa semua, dan dia sendiri mengaku kepada SPRM bahawa Datuk Seri Najib Razak tidak ada knowledge berkaitan perkara ini. Dalam bab 7 saya tertulis. Benda ini dilaporkan di dalam portal lah. Mungkin orang tak baca, orang tak tahu, tapi saya ambil poin-poin penting ini, saya letakkan di dalam buku ini supaya orang tahu sepentingnya Nik Faisal ini menyatakan perkara begini. Tetapi benda ini tidak pernah dibawa ke mahkamah. Inilah yang kita cuba beritahu kepada rakyat melalui buku ini tentang kenyataan saksi, fakta berkaitan dengan 40 juta ni lah. Jadi ia bukanlah menunjukkan Datuk Seri Najib ni membelanjakan duit ni sewenang-wenangnya ataupun memberi arahan kepada sesiapa untuk masukkan duit ke dalam akaun beliau. Tetapi tidak ada seorang pun saksi dan juga kenyataan Nik Faisal ini menunjukkan Datuk Seri Najib tidak pernah mengarahkan sesiapa. Mereka yang pandai-pandai sendiri berkomplot untuk menggunakan Datuk Seri Najib Razak.